Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala Allahi tawakkalna, Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dapat sambung lagi, yaitu daurah tafsir kita pada surah Taha ayat yang ke-104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثل نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويحيطون به ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا Baik. Ayat 104. Setelah kita baca ayat 105 dulu, iaitu bagaimana mereka berbisik sama mereka. Mereka sebut setelah mereka berada di negeri akhirat, iaitu Allah Ta'ala sebut wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Ayat sebelum daripada ni, dan kami himpunkan orang-orang yang bersalah pada hari kiamat. Hasyara ni maknanya kami kumpul dari banyak tempat, longgok kepada satu tempat. Boleh faham tak? Hasyar ni makna kami kumpul daripada banyak tempat. Banyak mana kami longgok jadi satu. Atas muka dunia ni manusia ramai kan? Nah, dia longgok manusia ni jadi satu di hari akhirat. Waktu makhluk itu berada merata-rata atas muka dunia ni, dan Allah Ta'ala sebut zurqa dalam keadaan kelabu matanya, iaitu kelabu mata ni bermaksud, kalau kita sebut pucat, kadang-kadang kebiruan dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Pada masa tu tak boleh nak buat apa lagi. Yatakhafatuna bainahum, mereka berbisik-bisik sama mereka, kamu telah tinggal hanya 10 hari saja. Yatakhafatuna, mereka berbisik sama mereka. Mereka tak berani nak kata-kata kecuali keadaan berbisik-bisik kerana takut. Kerana orang yang takut ni dia berbisik, dia tak cakap terang-terang, takut orang dengar. Mereka juga tertanya sama mereka sendirilah, illa bithum illa ashra. Dia kata, kami tidak tinggal di sini hanya 10 hari saja. Ada yang mengatakan tinggal 10 hari saja, maknanya kami tidak tinggal di sini kecuali dalam kubur, kecuali hanya 10 hari je. Atau mereka tinggal di atas muka dunia ni 10 hari je. Dua penafsiran. Kenapa mereka kata 10 hari ni? Kerana terlalu lamanya masa pada mahsyar, sampai mereka rasa bahawa 10 hari je kehidupan dunia sekali duduk dalam kubur ni. Allahu Akbar. Maknanya jauh masa mahsyar tu berat untuk kita tanggung. Sebenarnya ayat 104 ni sebenarnya masa tu lebih pendek lagi daripada tu. Daripada hak dia kata hanyalah 10 hari tu, Allah Ta'ala sebut pendek lagi daripada tu. Apa kata Allah? Allah Ta'ala berfirman, kami lebih mengetahui, nahnu a'lam, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka bisik itu kami tahu. Idh yaquluna maka tiba-tiba orang lebih tahu di antara mereka. Kalimah amsaluhum tariqah ni itu bermaksud orang lebih pandai sikit di kalangan mereka itu. Dalam agama tu ada cerdik sikit, hak lain tu bodoh sangat mikir. Jadi illa bithum illa, dia kata tiadalah kamu tinggal di sini melainkan sehari sahaja. Allah, dia bermaksud kata gitu tu, hak 10 hari tadi kata kami tinggal di sini atas muka dunia ni macam 10 hari je. Dia kata sekali duduk dalam kubur ni 10 hari. Dia kata pada hak kata 10 hari tu, maknanya mu ni tak reti mengira daripada atas muka dunia mu bodoh sampai akhirat pun bodoh juga, dia kata. Nah, ni orang panggil bodoh sampai akhirat ni. Tak reti sampai akhirat. Bahawa dia nilaian bagi orang atas muka dunia ni tak ingat akhirat, lamalah hidup. Dia kata
bahawa di sini kami duduk ni rasa macam sehari je duduk atas muka dunia. Hak duk cari makan, hak duduk rasa puas atas muka dunia, hak umur lama tu semua sehari je. Walaupun hidup kita rasa lama hari demi hari, tapi akhirat tu terasa amatlah singkat. Apabila Allah Subhanahu wa taala bentangkan kedahsyatan akhirat, masa soal bicara kena tunggu lagi, kena matahari bawah atas kepala lagi, kena tunggu soal jawab lagi, kena tunggu segala-gala, kena tunggu. Maka lama akhirat, dia kata. Seolah-olah rasa dunia ni sehari saja. Baik. Kemudian ayat 105, soalan ditanya oleh orang musyrikin Mekah. Apa yang mereka tanya? Yas'alunaka 'anil jibal. Yas'alunaka, dan orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad. Kita tengok dalam Quran ni banyak kalimah yas'alunaka, betul tak? Dalam Quran. Yas'alunaka. Bila kita guna yas'alunaka bermaksud bertanya itu dari langsung benda yang dia tidak tahu. Sebab tu dia tanya. Kalau guna yas'alunaka, kerana tu ada masa orang ni dia tanya, dia tahu dah. Tapi kalau diguna perkataan yas'alunaka, digunakan bermakna orang itu habuk tak tahu. Tak tahu apa, dia memang betul-betul nak tahu. Oleh kerana itu dia tanya Nabi SAW anil jibal, berkenaan dengan gunung ganang. Kalau kita tak rasa apa tanya pasal gunung ni, tapi bagi orang Arab, musyrikin Mekah tu sendiri, apabila dia tanya berkenaan dengan gunung, yas'aluka anil jibal, bila tanya pasal gunung, kerana orang Arab tu memang takjub dengan gunung. Dia takjub mana dia rasa hebat dengan gunung. Sebab gunung ni kukuh. Bagi dia gunung ni tidak akan hancur. Sebab tu banyak ayat disebut gunung dalam Al-Quran ni. Jadi apabila mereka tak boleh nak terima bahawa gunung itu akan hancur, tak boleh nak terima. Macam mana nak hancur sedangkan benda ni kukuh? Kita tak rasa apalah gunung-gunung ni, dah lah. Kita hidup masa kita ni tak ada nak fikir lah. Sebab apa? Bukit hak besar-besar apa, gunung hak besar apa, orang letup molek-molek nak ambil marmar dia tu dah. Bagi orang Arab hari tu rasa macam kukuhnya gunung, tak ada orang nak letup. Tak ada. Kukuh begini tak akan hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut faqul, maka jawab Muhammad. Allah Taala ajar Nabi cara nak jawab. Qul. Selalunya kita jumpa kul saja, tidak ada fa. Tapi kalau guna faqul, maknanya hak Nabi nak jawab tu benda yang akan berlaku. Ingatlah. Hak Nabi nak jawab tu makna benda yang akan berlaku. Yang sifuha Rabbi nasfa, Tuhan aku akan menghancurkan gunung tersebut menjadi debu yang ditiup oleh angin. Gunung yang kamu pandang hebat, gunung yang kamu pandang kukuh tu akan hancur. Hancurnya hancur sungguh. Hancurnya hancur sungguh. Bukan hancur main-main. Lepas tu rata pula. Apabila gunung hancur, fayadharuha qa'an safsafa. Baik. Fayadharuha qa'an. Lalu dia membiarkan bumi jadi rata. Gunung hancur jadi rata. Allah Ta'ala guna perkataan safsafa. Safsafa ni maknanya tidak ada binaan, bukan sahaja binaan, dua perkara. Tidak ada lengkungan dan tidak ada bukit walaupun sedikit, walaupun sebesar bonggol. Kalau kita naik bonggol, kalau naik kereta tu tak? Tidak ada. Maknanya rata sungguh. Ini cara Allah Ta'ala jawab. Safsafa. Perkataan safsafa ni diulang dari perkataan safa. Bermaksud kalau kamu jalan tidak berhenti pun kamu tidak akan jumpa sama ada bonggol sedikit ataupun lubang yang luas. Duk gitu. Ni semua ni ayat nak suruh yakin pasal kiamat. Dahsyatnya kiamat sampai gitu kamu rasa takjub kepada gunung tu hancur.
Tak ada tinggal apa sikit pun gunung tersebut. Kamu rasa hebat dengan gunung tu, hancur habis. Dan bumi rata serata-ratanya. La tara fiha iwajan wala amta. Dan la tara fiha iwaja. Saya sebut tadi. Tidak akan dapat melihat bumi ini tempat yang rendah. Selepas kiamat nanti padang mahsyar tidak lengkuk dan lopok langsung. Rata sahaja. Maknanya tidak ada lengkungan, tidak ada tempat untuk kamu menyorok. Tempat rata ni nak sembunyi tak boleh. Betul tak? Kalau bukit boleh sembunyi pada bukit. Kalau lubang boleh sembunyi dalam kubu. Tempat sembunyi. Akhirat tidak ada. Rata habis lecing. Semua duduk dalam keadaan begitu. Dalam keadaan rata, tidak ada orang boleh menyorok. Wala amta, ataupun ada tempat tinggi, ada bonggol pun tak ada juga. Allahu Akbar. Ni ayat Tuhan bukan main nak ajar manusia ni supaya manusia tahu. Baik, ayat nombor 108 hingga ayat nombor 113. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Baik. Pada hari itu mereka menurut seruan penyeru. Di pada mahsyar nanti mereka akan taat kepada seruan yang menyeru mereka, itu para malaikat. Tu je mereka akan dengar. Kalau atas muka dunia ni mereka boleh taat kepada seruan yang lain. Dan kalau kita tengok di sini ialah ayat takhwif ukhrawi ni. Ayat takhwif ukhrawi yang cerita masalah hari kiamat, hanya orang-orang diizinkan Allah boleh berhak untuk beri syafaat. Baik, kita tengok. Orang lain nak seru tak? La iwajalah, tidak ada tempat melencong, tidak ada tempat melencong dari menurutnya. Makna di dunia dulu kalau tak mau ikut kata-kata penyeru tauhid, boleh tutup telinga, boleh lawan. Hari ini terus terlambat. Kerana wa khasyiatil aswatu lirrahman, dan diam khusyuklah mereka mendengar seruan daripada Tuhan mereka, bergetar mereka dengan takut dengan suara seruan daripada Tuhan mereka. Sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat Ar-Rahman, mengambil sifat Ar-Rahman letak di situ supaya manusia taat. Dengan sifat Ar-Rahman, rahmatnya Allah Taala bagi supaya manusia taat. Wa khasyiatil aswatu lirrahman, diam khusyuklah mendengar suara Tuhan yang beri rahmat pada kamu, beri makan minum kepada kamu, jaga kamu atas muka dunia dulu. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak mendengar malaikat bunyi amat perlahan. Makhluk di waktu itu bisik sangat perlahan. Suara dulunya mengejek Nabi, mempersendakan dakwah Nabi, semua senyap habis lecing dah. Tak ada sekor-sekor hari itu, tak ada dah. Hak banyak-banyak ekor atas muka dunia, hak lawan Nabi itu senyap habis lecing dah. Baik. Ayat nombor 109, mereka menyangka bahawa Allah SWT, mereka sangka bahawa ada yang dapat tolong mereka. Mereka lawan Nabi itu dalam sangkaan mereka bahawa ada orang yang dapat boleh tolong mereka. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Allah Ta'ala sebut. Yauma idzin, hari tidak ada faedah syafaat. Ramai hak harap syafaat di hari akhirat kelak, nak dapat syafaat, namun manusia sembah wali, sembah nabi, malaikat dan jin sebagai tempat untuk cari syafaat di atas muka dunia ini. Sedangkan syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala beri nabi untuk mensyafaatkan umat ni. La yashfa'u indahu illa biidnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut sekali lagi, illa man adzina lahur rahman, kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah Taala yang bersifat Ar-Rahman. Malah tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahu Akbar. Dia sebut di sini. Baik, masyarakat kita ni bila sebut berkenaan dengan syafaat ni, ramai orang yang sangka syafaat ni senang nak dapat.
Meminta kawan tu boleh tolong dia, letak hati pada kawan tu semua sekali, sedangkan benda hak dia seru, benda hak dia puja tu salah. Yang pertama sekali, Allah benarkan orang yang memberi syafaat itu untuk beri syafaat. Sebab tu Tuhan letak biiznih, Allah Ta'ala yang benarkan. Hanya mereka dibenarkan beri syafaat saja boleh beri syafaat pada hari itu. Apa benda? Quran, amal baik kita, semayang kita, puasa kita, dan Nabi SAW. Yang kedua, Allah redai atau benarkan kata-kata pemberi syafaat, apa yang mereka minta dapat kebenaran daripada Allah Ta'ala dulu. Sebarang benda yang orang yang Allah Ta'ala dekat dengan Allah Ta'ala, dia nak beri pertolongan pun dengan izin Allah Ta'ala juga. Sebagaimana hadis, seorang kawan memberi pertolongan kepada kawan dia dalam neraka, yang telah pun saya cerita pada kuliah yang lepas. Yang ketiga, kalau kita tengok soal Anbiya ayat 28, orang yang diberi syafaat itulah orang yang diredai oleh Allah untuk menerima. Maknanya dia tidak melakukan syirik di atas muka dunia. Kalau dia tok guru hak buat bid'ah, hak buat syirik, dia tak boleh beri syafaat. Sebab dia syirik dengan Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan beri izin kepada seorang yang buat syirik pada Allah Ta'ala untuk memberi pertolongan kepada orang lain di hari akhirat. Kena faham ni lah. Maknanya pertolongan dan syafaat ni ada di hari akhirat, hanya dengan izin Allah Ta'ala. Masalah sama sekarang, kita orang hak minta syafaat atas muka dunia ni, mana dia dapat dalil yang mengatakan bahawa orang hak dia minta seru dan puja itu dapat syafaat daripada Allah, pakai izinan daripada Allah Ta'ala. Tahu daripada mana? Akhirat kita tahu sebab duduk depan Allah Ta'ala. Yang kita tahu, orang hak boleh beri syafaat ataupun benda yang boleh beri syafaat, benda yang disebut oleh Allah. Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, kerana Quran ni akan beri pertolongan kepada orang yang baca di hari akhirat. Nah, sedekah, pertolongan dalam kubur sampai hari akhirat, syafaat, semayang, puasa, amal-amal baik hak lain, tu memang Nabi sebut. Dan Nabi sendiri adalah orang yang beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia pergi minta pertolongan dengan benda lain selain daripada Allah atas muka dunia ni, dengan anggapan bahawa orang ni Allah Ta'ala beri syafaat ke dia, Allah Ta'ala beri dia ni kuasa untuk menolong kita di hari akhirat. Hak ni rosaknya orang jahiliah ni. Baik. Waradiya lahu qawla, dan kepada orang yang diredai perkataannya. Ini syarat kedua. Perkataan yang dimaksudkan ayat ni adalah kalimah syahadah. Maknanya orang yang mengamalkan syahadah dengan betul, dia sahaja mendapat syafaat dan diberi untuk syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya sebut tadi, maknanya di sini beriman sungguh kepada Allah, ikut ajaran Nabi, tauhid betul-betul, tidak buat bid'ah, orang ni dapat. Sebab tu dengan kalimah la ilaha illallah ni kita kena betul-betul faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, sebab dia adalah syarat untuk dapat syafaat di hari akhirat. Dalam surah Taha kita baca, kalau tak betul perkataan ni, jauh nak dapat syafaat. Dan nak beri syafaat jauh. Boleh dengan izin Allah Ta'ala, tapi di hari akhirat jauh nak dapat syafaat tu jauh lagi. Kenapa? Telah rosaknya kedua kalimah la ilaha illallah ni dan Muhammad Rasulullah ini. Baik, ayat 110. Kenapa Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk beri syafaat dan menentukan siapa yang layak? Sebab apa? Mesti ada sebab dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, tidak ada sembunyi daripada Allah apa yang kamu buat. Wa ma khalfahum, dan segala-gala dilakukan oleh makhluk tu. Wala yuhituna bihi ilma, sedang mereka tidak mengetahui secara meliputi. Yang dikatakan memberi syafaat yang kamu sembah tu, dia tak tahu. Dia kata Allah beri syafaat ni kerana Allah Ta'ala tahu. Dan tahu Allah ni bukan sahaja tahu depan kamu, belakang kamu, kiri kamu, kanan kamu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anatil wujul hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah Taala sebut, dan segala wajah akan tunduk dengan hina. Kenapa digunakan perkataan wajah dalam ayat ni? Kerana wajah ni penampilan seseorang. Apabila orang tu tengok, mula-mula dia tengok muka. Ada orang jumpa tengok tangan dulu. Nah, besar macam mana apa orang tu, hebat orang tengok muka dulu. Dan ia merupakan satu kemuliaan. Munasabah dengan Nabi suruh senyum. Sebab itu pandangan pertama seorang kepada orang yang dilihat itu, dia tengok muka dulu. Kau macam mana? Tengok orang pujian, tengok apa dulu? Kau di kedai tu, tengok tangan dulu, tengok muka dulu. Licing ke tak licing dahi, kening tu macam kening apa, tengok kening, tengok dahi dulu. Itu semua kening, dahi, hidung, mata tu duduk di muka. Dengan muka dia tu, dengan lagak dia daripada muka dia tu, kadang-kadang orang boleh tengok walaupun tak betul juga bacaan orang tu. Tapi gaya bibit muka tu mengelambangkan apa yang ada pada diri seseorang. Mungkin dia ada masalah. Mungkin kalau muka dia berkerut, muka ada masalah. Muka serabut, muka lain. Muka happy, muka lain. Muka kalau marah ke bini, muka lain. Muka takut bini, muka lain. Tak gitu tak? Tak sama muka tu. Allahu Akbar. Lalu wajah digunakan, wajah mereka tunduk. Hari kiamat esok, muka mereka yang tidak mengendahkan ajaran Allah SWT dihinakan. Semua mereka tidak memandang apa pun. Hinanya muka dia. Lil hayy, kepada Tuhan yang hidup. Qayyum wa anatil wujuh lil hayy, kepada Tuhan yang tetap hidup, tidak mati. Al qayyum, yang kekal mentadbir selama-lamanya. Tengok cara Allah Ta'ala letak al hayyu al qayyum. Yang pertama hidup, yang kedua mentadbir sampai bila-bila. Atas muka dunia ni, hebat macam mana, kerajaan besar macam mana pun, mati dan tidak ada orang yang boleh tadbir selama-lamanya. Betul tak? Tidak ada. Mati seorang pemimpin, orang lain ganti. Mati hak ni, orang lain ganti. Mati hak ni, orang lain ganti. Mesti ada orang ganti. Nah, negara kita ni tak ada mati lagi nak ganti dah. Tu pelik juga tu. Lah je lah tu. Baik. Wa qad khaba man hamala zulma. Dan sesungguhnya telah gagal orang yang menanggung dosa kezaliman. Mereka gagal sebab mereka zalim. Zulma di sini maknanya syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa bahawa apa yang mereka sembah tu layak beri syafaat pada mereka. Mereka tak tahu syafaat tu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka dapat. Baik. Ayat nombor 112, tabsyir, khabar gembira. Sebelum ni disebut mereka yang gagal, maka disebut juga orang yang gembira tu. Sebab itulah susunan Al-Quran itu sendiri. Allahu Akbar. Wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Tengok Tuhan sebut, siapa yang mengerjakan amal soleh, mereka yang mengamalkan amalan-amalan dibuat sebagaimana ajaran Nabi lah, amalan soleh tu. Amalan soleh disebut amalan yang bertepatan, yang beristiqamah. Baik. Perkataan ya'mal,
disebut dalam fi'il mudhari'. Anda kena faham betul-betul. Dalam bahasa Arab ni ada perbuatan, ada isim, ada fi'il. Saya sebut selalu dah. Fi'il mudhari' ni maknanya fi'il yang sedang berlaku dah, ataupun akan berlaku. Sedang berlaku ataupun akan berlaku. Sepatutnya ayat ni dia tak letaklah benda tu sebab apa? Sebab nak buat benda yang baik. Wa may ya'mal, mana-mana orang buat benda baik. Kita terjemah gitu biasanya. Tapi terjemahan yang paling betul, orang yang buat benda baik dalam keadaan berterusan. Itu mana ya'mal. Wa may ya'mal minas salihat, mana-mana orang yang buat amalan baik berterusan dan istiqamah. Itu terjemahan dia. Kalau kata buat baik ni, ada orang buat baik sekali tu je. Kalau orang politik buat baik, tak nak pilihan raya lah. Tak buat baik ya. Sebab nak undi. Itu jenis orang politik. Nah, tapi kalau orang ni buat baik, dia tak kira kena buat baik bila-bila masa. Sampai bila-bila. Sama ada sedang buat baik ataupun terus buat baik sampai bila-bila sekalipun. Untuk akan datang. Ya'mal minas salihat. Maka disebut di situ. Wa huwa mu'min. Sedang ia beriman. Syarat untuk amal tu kena beriman. Kalau tak beriman tak boleh. Tak boleh, dia kena beriman. Tu syarat dia. Kalau amal baik pun tidak beriman, tidak dikira sebagai amal yang baik. Fala yakhafu zulman, maka tiadalah merasa takut dianiaya. Maka tidak patutlah Tuhan nak menzalimi, dan tidak patut nak rasa dianiaya di hari akhirat dengan sebab buat baik. Walaupun dianiaya atas muka dunia ni, kerana dia tidak akan lagi dibuat zalim. Sebagaimana orang boleh buat zalim kepada dia atas muka dunia, boleh terima akidah tauhid yang betul sebagaimana puak sahabat terima akidah tauhid betul, disiksa terpaksa kena keluar daripada Mekah. Tapi akhirat, orang yang ya'mal salihan, orang yang beriman dan beramal soleh ni, sekali-kali mereka tidak akan dizalimi. Maknanya orang buat zalim pada mereka tu atas muka dunia saja, akhirat tidak adalah kezaliman bagi mereka. Wala hadma, tak dikurang pun sedikit daripada haknya. Itu pahala yang patut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah kalimah 113. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kita ngaji pukul 10 hari ni. Allah panggil galakkan kepada Al-Quran. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran, dan demikianlah disebutkan begitu menuju pada inilah Quran ni. Demikian kami turunkan Al-Quran yang kami telah turunkan Arabiyyan dalam bahasa Arab. Sebagai satu rahmat, Quran dalam bahasa Arab, Nabi mari dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana bahasa Arab itu sendiri kaya dengan bahasa. Kaya dengan bahasa. Tepat Allah Ta'ala pilih bahasa Arab sebagai bahasa Quran. وَصَرَّفْنَا فِيهِمِ الْوَعِيدِ, dan telah kami huraikan Quran itu dalam berbagai-bagai al-wa'id, berbagai-bagai ancaman. Sarraf ni maknanya berbagai-bagai cara. Kadang-kadang Quran ni diulang-ulang perkara sama. Kadang-kadang Quran cerita bab Nabi Musa, kadang-kadang Quran cerita bab ni, kadang-kadang benda yang sama diulang oleh Quran. Dan banyak perkara sama diulang oleh Al-Quran ni, perkara melibatkan tauhid, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, au yuhdithu lahum dzikra, atau mereka mengambil peringatan daripada satu peringatan Quran ni. Maknanya kita belajar tafsir ni dua perkara je. Takut pada Allah Ta'ala dan mengambil sesuatu peringatan yang boleh kita bawa sampai ke hari akhirat. Jelas tak dah? Jelas nampak Quran ni dalam bahasa Arab diturun pada Nabi Muhammad, tujuan utama dia iaitu untuk ambil intipati dalam tu supaya jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun jadi satu peringatan supaya manusia beringat atas muka dunia ni ada lepas pada ni orang panggil akhirat untuk dia duduk. Wallahu a'lam. Esok kita sambung daripada 1.13 ni sampai 1.35. Kita habis lah esok lah. Jadi malam ni nak banyak-banyak tadi, agak mengaji banyak-banyak ni pening. Tak ada ngaji tafsir dah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Kita jumpa malam esok, kita sambung sampai habis esok insya-Allah. Pukul berapa sudah pun kena tunggulah. Assalamualaikum. Oh, berapa hujung bulan depan? Boleh insya-Allah. Insya-Allah.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.